Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamel, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita dan ini cerita komuniti anda. Pasti ramai yang tidak tahu di sebuah ceruk kampung di Narathiwat, Selatan Thailand, wujud sebuah muzium yang merupakan pusat pengumpulan Al-Quran dan manuskrip Melayu terbesar di dunia. Pelbagai manuskrip warisan Melayu dan Al-Quran tersimpan dan dipelihara dengan baik dalam muzium ini. Muzium Al-Quran dan Warisan Melayu ini pula merupakan inisiatif kumpulan persendirian yang ditubuhkan oleh Madrasah Ahmadiyah Islamiah Narathiwat sejak 5 tahun lalu. Muzium ini pada asalnya bermula sebagai pusat untuk memulihkan naskah Al-Quran dan manuskrip lama. Ia akhirnya berkembang sebagai muzium dan pusat ilmu yang berjaya menarik penyelidik-penyelidik dari seluruh Nusantara. Sehingga kini pihak muzium sudah berjaya memelihara 207 jilid manuskrip. Ia bagaimanapun jumlah yang masih kecil jika dibandingkan dengan 5,000 jilid manuskrip dalam simpanan muzium ini yang masih menunggu giliran untuk dipelihara. 45,000 muka surat manuskrip pula sudah berjaya didigitalkan. Manuskrip yang disimpan di sini pula melibatkan 16 jenis ilmu, antaranya agama, astronomi, sejarah, bahasa dari 8 kawasan geografi, alam Melayu, Cina, Parsi, Mongol, Mesir, Syam dan Andalusia. Muzium ini juga menyimpan 160 naskah Al-Quran lama yang mana 79 daripadanya sudah dibaik pulih dan selebihnya menunggu giliran untuk dibaik pulih. Naskah Al-Quran paling lama yang tersimpan di sini ditulis pada tahun 301 Hijrah menggunakan tulisan khat Hijazi di atas kertas papyrus dan berjilidkan kulit kambing. Dan Quran ini adalah sebagai satu Quran yang agak kata terelok di dunia Islam setelah daripada kita buat pemeliharaan di Lembaga Pustaka Sulaimaniyah pada tahun 2016. Oleh kerana Quran ini dia ada 30 ragam hias. Setiap awal surah dia ada ragam hias yang berlainan. Itulah yang jadi istimewa. Al-Quran dan manuskrip yang disimpan di sini adalah pusaka daripada nenek moyang dan sesetengahnya pula diperoleh dari dalam dan luar negara seperti Yaman, Arab Saudi dan Indonesia. Muzium ini juga mendapat kerjasama kerajaan Turki untuk memastikan proses terbaik digunakan bagi memelihara setiap manuskrip. Beberapa naskah manuskrip juga dihantar ke Turki untuk dibaik pulih. Bergerak ke hadapan, pihaknya kini bakal berpindah ke premis baru yang lebih besar dan moden 2 tahun lagi. Kos bina muzium baru mencecah 162 juta baht atau 21 juta ringgit. Tanaman sara diri memang mampu membantu meringankan beban tanggungan isi rumah. Tetapi ramai yang memberi alasan tidak ada tanah untuk bercucuk tanam. Sebenarnya ada macam-macam teknologi yang boleh digunakan bagi bercucuk tanam tanpa memerlukan ruang yang besar. Antaranya adalah teknik aquaponik. Penduduk Taman Nesa Sepakat Skudai antara yang diberikan pendedahan mengenai teknik penanaman aquaponik. Bengkel Aquaponik Anjuran Persatuan Masyarakat Setia Jujur Skudai berjaya kumpul 50 penduduk yang mahu berbudi kepada tanah. Ia sebahagian program melestarikan bandar yang berlangsung selama 8 minggu dengan sokongan Unit Transformasi India Malaysia. Teknik penanaman aquaponik ini diajar Murugan A. Kaliapan yang mula menceburinya pada 2013 sebagai hobi. Aquaponik tidak hanya tertumpu kepada sayur-sayuran seperti sawi, daun pudina, daun sirih dan peria, malah kaedah itu juga boleh digunakan untuk menanam pokok bunga hiasan. Dengan kos tidak sampai RM20 untuk membeli pipe PVC dan span, peserta juga boleh menggunakan botol plastik terpakai juga bagi menggantikan pipe PVC. So, sistem ni dapat meningkatkan pendapatan harian mereka dengan menanam cara aquaponik ni. Kita gunakan tempat yang kecil dan kita dapat tanaman yang besar, hasil yang banyak lah. So inilah pendapat saya. Peserta yang sekarang kita nak ajar tu ada 50 orang. So 25 peserta tu adalah peserta seksi pagi dan 25 lagi itu sesi petang. So 50 orang ni akan habiskan kelas ini dalam masa 8 minggu. Program ini akan habis dalam 8 minggu.
Selepas 8 minggu mereka habiskan, mitra akan memberikan satu sertifikat kepada mereka untuk masa depan mereka supaya mereka maju dalam bidang aquaponik ini. Bagi peserta bengkel pula, teknik aquaponik yang dipelajari akan memberi peluang kepada mereka untuk berniaga secara kecil-kecilan. Yang manfaat ni kita peluang ini untuk kita boleh menanam di rumah kita dan boleh berniaga di luar lah. Caranya mudah sekarang. Encik Murugan dah mengajar kita kan macam mana nak menanam tanaman di halaman rumah kita dan mendapat untung lah, mendapat wang, kita boleh menjual. Caranya banyak, senang saya ingat. So saya nak tanam bunga kat rumah I. So yang ni dari Cameron Island. Kalau Cameron Island sini dah beli bunga satu ika pun mahal. So kalau saya tanam sendiri, saya boleh dapat fresh dan boleh murah lagi, saya kurangkan kos. So saya pun nak join program ini. Semua jenis tanaman pun boleh. Encik Murugan sudah try, saya pun pernah pergi tengok melawat dia punya rumah semua. So saya tengok okey, tanaman bunga melo semua dia boleh buat. So saya pun interest nak join. Program melibatkan masyarakat India yang julung-julung kali diadakan itu turut meringankan beban keluarga yang berpendapatan rendah. Ketika ramai anak muda memilih untuk kerja makan gaji, Badril Syahidan Hashim memilih untuk sambung legasi membuat capal yang ditinggalkan arwah bapanya. Baginya, perusahaan yang dimulakan pada 1958 bertempat di Pekan Lama Kepala Batas itu perlu diteruskan. Malah, seni membuat capal itu sudah diminatinya sejak berusia 9 tahun. Sebaik menamatkan sijil pelajaran Malaysia, Badril Syahidan Hashim terus mengambil alih perusahaan membuat capal daripada arwah ayahnya. Biarpun dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran selepas tamat tingkatan 5, Badril Syahidan tidak mahu menoleh lagi. Seni pembuatan yang dimiliki dicurahkan sepenuhnya bagi menghasilkan capal buatan tangan terbaik. Capal ni saya warisi daripada arwah ayah, lebih kurang 13 tahun sudah, 14 tahun lah. Itu je. Dan kita masih mengekalkan hasil kerja tangan, boleh kata 95% lah. Capal jago. Dia langsung tidak menyesal dengan keputusan yang dibuat, sebaliknya wujud rasa bangga kerana capal jago buatannya kini dikenali di seluruh negara termasuk dalam kalangan peminat capal di Singapura. Dengan kemahiran yang ada, Badril Syahidan mengambil masa 1 jam untuk menghasilkan sepasang capal. 3 jenis capal yang paling dapat permintaan ialah capal menteri, capal panglima dan capal diraja yang dijual antara RM75 hingga RM400 sepasang. Hasil buatan yang kemas membuatkan capal jago turut jadi pilihan orang kenamaan. Walaupun ada capal yang dihasilkan menggunakan mesin, tetapi majoriti pelanggan lebih sukakan capal buatan tangan. Okey, reaksi kita ambil kira juga benda ni. Kadang-kadang kan feedback daripada pelanggan, feedback reaksi pelanggan ni, dia suka benda yang limited lah, benda yang unik. Kadang-kadang benda kasut untuk buatan mesin ni banyak sangat, hasil tangan kurang. Kan? Jadi benda ni satu orang kata apa, keinginan pelanggan nak tengok benda yang dia pakai hasil daripada kerja tangan. Itu perbezaannya. Dalam pada itu, Badril Syahidan mengalu-alukan anak muda yang mahu mempelajari seni buatan capal. Dia sedia untuk berkongsi ilmu membuat capal bagi memastikan kasut tradisional itu tidak hilang ditelan arus kemodenan. Tidak semua umat Islam dapat merasai kemeriahan Syawal, terutamanya anak-anak yatim yang kehilangan kedua ibu dan bapa. Begitu juga dengan 100 anak-anak yatim rumah Raudatul Maryam di Taman Universiti Skudai. Mereka jadi penghuni rumah ini selepas kehilangan ibu dan ayah. Dan sambutan Aidilfitri mereka hanya dengan rakan-rakan senasib. Tetapi dengan kehadiran sekumpulan kaki tangan dan pelajar Universiti Teknologi Malaysia, Aidilfitri mereka jadi lebih meriah. Rombongan ini terdiri daripada kaki tangan dan pelajar dalam serta luar negara. Pelbagai aktiviti disusun bagi memastikan Aidilfitri anak-anak yatim ini lebih meriah dan bermakna.
yang mana program ini melibatkan pelajar-pelajar dan juga staf UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Bukan sahaja pelajar-pelajar daripada Malaysia itu sendiri, malah kita ada pelajar-pelajar daripada France, daripada Nigeria, daripada Bangladesh dan juga daripada Vietnam juga yang terlibat. Dan ia melibatkan seramai 15 pelajar dan juga staf daripada UTM, yang mana program ini dikendalikan oleh pejabat UTM International, yang mana hasrat dan juga objektif kami di sini adalah untuk memastikan bahawa kami berasa rapat dengan masyarakat, khususnya anak-anak yatim di Rumah Raudatul Mariam. Program ini juga bertujuan untuk memastikan hubungan baik antara UTM dan masyarakat, khususnya dengan anak-anak yatim. Ya, mudah-mudahan sepastinya kerana itulah harapan kami di UTM, yang mana mudah-mudahan dengan adanya sedikit penglibatan kami bersama dengan mereka, terutamanya anak-anak yatim di Raudatul Mariam ni, sedikit sebanyak dapat menceriakan mereka untuk mereka menyambut hari lebaran yang akan datang. Sementara bagi penghuni rumah anak-anak yatim Raudatul Mariam, kunjungan kumpulan UTM itu amat bermakna. Kunjungan itu mampu mewujudkan suasana kekeluargaan bagi penghuni di rumah itu. Alhamdulillah lah, saya sangat syukur lah sebab Raudatul Mariam ni sebenarnya dibangunkan sebagian besarnya oleh UTM. Sebab kita memula dengan UTM. Segala kelengkapan, keperluan asas, kewangan semua dibantu oleh UTM. Jadi UTM memanglah tak asing lagi dengan Raudatul Mariam. Dalam pada itu, UTM turut berbesar hati menjadikan rumah anak-anak yatim Raudatul Mariam sebagai anak angkat universiti berkenaan. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Syamil, Assalamualaikum dan salam hormat.